wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersempena dengan program negarawan Tun Dr. Mahathir bersama calon Parti Pejuang Tanah Air Parlimen P099 Ampang, Dr. Nurul Ashikin ini, kami memohon inayah dan taufik-Mu. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kesejahteraan, kebahagiaan, kemurahan rezeki, serta kesihatan jasmani dan rohani. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami kekuatan untuk terus istiqamah dan kekal berprinsip dalam mendukung perjuangan menolak teknokrat dan pemimpinnya rasuah dalam negara ini, di samping tidak melupakan usaha-usaha membantu dan membela masyarakat di seluruh dunia, termasuk di Palestin, Syria dan di tanah air kita sendiri. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika perbuatan-perbuatan itu benar-benar kami laksanakan dengan ikhlas kerana mengharapkan keredaan-Mu, maka dengan berkat amalan-amalan kami, menangkanlah calon-calon gabungan tanah air GTA, terutamanya calon Parti Pejuang Tanah Air di Parlimen P004 Langkawi, Tun Dr. Mahathir Mohamad, dan Parlimen P099 Ampang, Dr. Nurul Ashikin Mabakwi. Semoga dengan kemenangan mereka akan memberikan kebaikan kepada agama, bangsa dan tanah air kami, serta nikmat kebaikan itu dapat dirasai oleh rakyat marhain seluruhnya. Ya Allah, ya Mujib. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله. Amin ya rabbal alamin. Semoga majlis kita pada malam ini berjalan dengan lancar dan dilimpahi rahmat. Seterusnya, majlis ini menjemput calon pejuang bagi Parlimen Shah Alam, Saudara Rafiq Rashid Ali, untuk mencatatkan ucapan. Kita silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengacara majlis yang dihormati, yang disegani pihak lawan, negarawan ulum yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tepukkan lagi sekali. Yang kita kasihi, yang bonda kita Tun Siti, thank you again coming, thank you again for supporting us. Tepuk. Kita ikan hari ini satu-satunya calon yang saya rasa akan membawa perubahan yang paling besar, yang paling besar Parlimen Ampang ini, Dr. Shikin P099 menunggu anda di Parlimen. Saya amat berterima kasih kerana minggu lepas tu Dr. Shikin, despite her busy schedule, turun ke Shah Alam. Hari ini saya dengan rendah dirinya turun ke Ampang. Malaysia berada dalam satu landasan yang bahaya.
Malaysia berada dalam satu landasan yang bahaya kerana kita semua di Malaysia ini terlalu sibuk main politik. Hari ini kita lihat GE15, PRU ke-15. Hari-hari kita didendangkan siapa hendak jadi Perdana Menteri. Hari ini kita didendangkan dengan gabungan ini nak namakan CA sebagai Perdana Menteri. Hari ini parti lain nak namakan CB sebagai Perdana Menteri. GE15 bukannya mengenai siapa nak jadi Perdana Menteri. GE15, PRU ke-15 mestilah mengenai siapakah Ampang hendak jadikan sebagai wakil rakyat. Bukan sahaja di Ampang tetapi di Langkawi, tetapi di Jerlun, insya-Allah di Shah Alam juga. Kita nak bawa pembaharuan lain daripada lain kali ini. Cukuplah main politik, rakyat mesti diutamakan. This has to stop now. We must change. Ramai tun yang berjumpa dengan saya, Dr. Shikin, ramai berjumpa dengan saya. Pejuang ni parti kecil, boleh ke mentadbir? Pejuang is a small party. Can you become a good MP? Saya nak bagi tahu hari ini kepada media, kepada semua yang mendengar, bawalah balik cerita ini. Dari segi undang-undang tidak ada bezanya sama ada kita daripada parti yang kecil ataupun anda dari parti yang besar. Peruntukannya sama, suara anda di parlimen sama, tugas tanggungjawab anda juga sama. Besarlah bagaimanapun parti itu, tetapi kalau calon-calon yang ditampilkan oleh pejuang ini hebat, cekap, bersih, amanah, we will serve the people. Kita juga membawa kelainan kali ini. Lihatlah semua calon-calon di Ampang, ramai yang wanita. Tetapi hebatnya wanita itu adalah pada ilmunya. Hebatnya wanita itu adalah pada kecekapannya. Hebatnya wanita itu P099 Dr. Shikin. Apakah masalah yang paling besar kita lihat di Ampang? Apakah permasalahan yang paling besar kita lihat sejak kebelakangan ini? Banjir, masalah. Congestion, masalah. Overdevelopment, masalah. Maka siapa kita nak cari? Kita nak cari lawyer, kita nak cari doktor. Bukankah kita harus mencari seorang yang mempunyai pengalaman disaster management? Bukan dari sini, tetapi dari Jepun. Pengalaman tinggi, town planner, pengalaman cukup. Ini yang Tun Dr. Mahathir ingin tekankan. The final battle begins now. Barisan Nasional, Pakatan Harapan, Perikatan Nasional menyatakan ini merupakan mother of all elections. Saya menyatakan this is not only the mother of all elections. Ini adalah the father of all elections, the granddaddy of all elections, the grandmother of all elections. The moment is now. Bukan sahaja untuk memegang tampuk kuasa sebagai Perdana Menteri. Kita kena harus fikirkan mengenai rakyat. Itulah tugas seorang wakil rakyat. Wakil rakyat maksudnya apa? Majikan kita adalah rakyat. Suara kita adalah suara rakyat. Kebajikan kita adalah kebajikan rakyat. Kita tidak indah mengenai posisi Perdana Menteri. Itu kemudian 19/11 undang-undang menentukan siapa dapat majoriti. Dia Perdana Menteri, bukan sekarang. Sekarang ini Ampang P099 memerlukan seorang pakar. And he is the right person untuk Ampang. Seperkara lagi sebelum saya duduk, minta maaf Tun, suara dah habis, dah 5 kali ceramah. Seperkara lagi yang kita kena harus tekankan sebagai pengundi, pilihlah kelayakan calon. Kita ada 3 kriteria yang kita boleh gunakan. Anak-anak muda, sila dengar, lend me your ears. Your choice pada hari Sabtu 19 hari bulan ini bukannya untuk 5 tahun yang akan datang. Kita nak membina agenda baru. Kita hendak membina harapan yang baru. Kita hendak membina Malaysia yang baru. Kepada anak-anak muda di luar itu, jangan boikot, keluar mengundi. 3 saja sifir saya berikan.
kita hendaklah memilih calon yang insya-Allah bersih. Bersih itu maksudnya apa? Bersihnya dia tidak ada isu mengenai pertuduhan di mahkamah. Dia tidak pernah dihadapkan atau ada masalah di mahkamah. Dia tidak didapati bersalah, dihantar ke jail di Sungai Buloh Kajang dan sebagainya. Malah sebenarnya bersih itu kalau kita klik nama dia dekat Google, Wikipedia, tak ada masalah keluar. Kalau kita klik nama Dr. Shikin, yang keluar apa? Dr. Banjir Pakar, Dr. Banjir Pakar, Dr. Banjir Pakar, Dr. Banjir Pakar. That's it, tak ada masalah. So kriteria number 1 lulus, insya-Allah. Kriteria yang kedua yang kita selalu tekankan dalam gabungan tanah air ini, dalam pejuang ini, adalah kita kena memilih mengangkat calon yang cekap. Cekap itu maksudnya apa? Resume dia cantik. Resume dia maksudnya dia berpengalaman, dia berpelajaran. Itu maksudnya cekap. Kenapa cekap ini perlu? Why is your qualification, your capabilities, why is it needed? Ianya perlu kerana tugas wakil rakyat adalah untuk mendengar masalah rakyat dan cuba mencari solution, cuba mencari jalan untuk menyelesaikan masalah itu. Tanpa kecekapan dalam bidang itu, you will not go anywhere. Kerana kalau anda tidak cekap, anda akan main politik, which is what is happening in our country right now. Itu yang berlaku dalam negara kita sekarang ini. Dan kriteria ketiga terakhir yang paling penting, beramanah. Bersih, cekap, beramanah. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai seorang peguam, saya boleh sahkan, sekiranya anda meletakkan undi pada Dr. Shikin pada hari Sabtu, insya-Allah, there is no contract between you and her. There is no legally binding contract between you and her. Tetapi ada satu moral obligation. Moral obligation ke atas Dr. Shikin untuk memastikan sekiranya beliau diangkat sebagai ahli parlimen Dewan Rakyat P099 Ampang, beliau mempunyai tanggungjawab untuk bekerja untuk anda. Beliau mempunyai tanggungjawab untuk bersuara untuk anda. Beliau mempunyai tanggungjawab untuk membuat dasar-dasar untuk kebaikan bukan sahaja anda, tetapi anak anda, cucu anda, the future generation. Bukannya kerana dia takut, tetapi ingatlah sebagai orang Islam, apabila kita meninggalkan dunia yang sementara ini, kita semua akan dipertanggungjawabkan. Itulah amanah sebenarnya. Pilihlah pemimpin berdasarkan prinsip bersih, cekap, beramanah ini. Kerana inilah yang kita ingin lakukan untuk Malaysia yang baru. Lihatlah bagaimana seorang negarawan 97 tahun masih ingin turun ke sini. Dia tak naik helikopter, dia turun menyantuni kita. Does he need to do this? With due respect to, he doesn't. Tapi kenapa? Dia bawa Tun Siti. Tun Siti perlu ke buat ni? No, she doesn't, with due respect. Tapi kenapa? Because this is the final battle. This election is not about siapa kita nak lantik sebagai Perdana Menteri. Election ini mestilah dengan satu suara rakyat Malaysia keluar once and for all menyatakan, we will not be played out by politicians. We will support, insya-Allah, God willing, sesiapa yang bersih, sesiapa yang cekap dan siapa yang amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sokong Dr. Shikin P099 sebagai ahli parlimen Ampang. Thank you very much. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada saudara Rafiq di atas ucapan sebentar tadi. Seterusnya, majlis menjemput calon pejuang bagi Parlimen Ampang, Dr. Nurul Hazikin Mambawi, untuk menyampaikan ucapan beliau kepada warga Ampang. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada umat. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Waalaikumsalam. Yang saya kasihi dan saya hormati, Yang berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad, yang saya kasihi Bonda Tun Siti Hasmah, sahabat saya Tuan Rafiq yang juga merupakan calon ahli parlimen kita di Shah Alam, ahli-ahli Majlis Eksekutif Pusat Pejuang yang datang, dan juga kepada semua hadirin dan hadirat, saya hargai kedatangan anda semua. Terima kasih banyak-banyak. Izinkan saya mulakan
ceramah politik ke ucapan saya ni dengan memperkenalkan diri. Almaklumlah ahli politik baru. Sebenarnya saya bawa skrip, ada atas meja tu, atas kerusi, sorry, tapi saya tak jadi guna. Sebab kalau saya guna skrip, saya takut apa yang saya nak cakap tu jadi tak sampai. Jadi biarlah apa yang saya nak katakan hari ini daripada hati saya kepada anda semua. Nama saya Nurul Ashikin binti Mabawi. Dulunya dekat Ampang ni dipenuhi oleh kawasan setinggan. Saya percaya dekat sini ada ramai anak jati Ampang, boleh sahkan apa yang saya nak cakap. Dan saya adalah salah seorang anak Ampang yang lahir dan membesar di setinggan itu, Kampung Berempang, Jalan Ampang. Dan kerana ada pengalaman kita tinggal, lahir dan membesar dekat kawasan setinggan, ataupun kalau orang putih dipanggil slum area, saya dah sendiri merasai apa itu kemiskinan bandar. Dan itu adalah masalah yang sama yang jadi dekat Ampang sekarang. Kita ada masalah kemiskinan bandar. Ampang ni adalah kombinasi bandar, semi bandar dan juga kampung. Betul tak? Ada banyak lagi kampung kat Ampang ni. Betul. Dulu bila saya nak masuk politik, ada ramai orang cakap dengan saya, politik ni adalah tempat untuk hanya orang-orang kaya masuk politik. Tak mungkinlah orang macam saya yang bukan berbin dan berbentikan Datuk dan juga Tan Sri boleh masuk politik. Tapi perjuang ni berbeza. Tun Dr. Mahathir Mohamad membuktikan bahawa ini bukan parti elitis, ini parti rakyat marhen. Buktinya anak setinggan macam saya pun boleh jadi ketua saya. Apa yang saya nak kongsikan berdasarkan pengalaman saya tinggal dekat Ampang di setinggan? Jawapannya adalah education, pendidikan. Pendidikan yang berjaya merubah satu keluarga itu daripada kemiskinan akhirnya keluar. Begitu juga dengan saya. Sebab kita dah membesar dalam keadaan susah, saya belajar bersungguh-sungguh saya sampai dapat beasiswa, supaya saya boleh belajar setinggi yang boleh dan akhirnya berbakti balik kepada Malaysia. Dan perkara itu yang saya nak bawakan kepada semua dengan menjadi wakil rakyat. Saya dah merasai apa itu hidup susah. Jadi untuk hidup secara elitis ataupun menjadi seorang pemimpin yang elitis itu tidak ada dalam kamus hidup saya. Apa yang saya nak adalah untuk menolong anak-anak Ampang untuk jadi seperti saya, keluar daripada kepompong kemiskinan bandar. Kita belajar setinggi yang boleh, kita tingkatkan taraf hidup, akhirnya Ampang pasti berjaya. Itulah manifesto saya. Kenapa Ampang pasti berjaya? Sebab saya berasal daripada Ampang. Dan saya sendiri dah buktikan apabila anda berusaha, kita boleh berjaya. Anak jati Ampang yang lain pun boleh jadi Dr. Nurul Ashikin. Boleh pergi ke Jepun juga. Dan bila saya berkempen, saya jumpa dengan ramai pengundi. Ada yang sokong, Alhamdulillah. Ada yang cakap, Doktor, parti you kecil lah, kita takut nak ambil parti kecil. Parti kecil nanti tak ada peruntukan. Jawapan saya adalah peruntukan ahli parlimen sama. Macam yang Tuan Rafiq, seorang lawyer, cakapkan tadi, jangan risau untuk lantik ataupun pilih ahli parlimen daripada parti yang kecil. Orang-orang Ampang kena berani berubah. Sudah 15 tahun mereka memilih orang yang sama. Sekarang saya nak cek balik, apakah isu yang ada di Ampang? Sebelum saya bertanding dengan Ampang ni, boleh tak saya bergerak? Boleh. Saya sebenarnya boleh istilah berucap. Sebelum saya bersetuju dengan parti untuk bertanding di Ampang, kita dah semak dah pun isu-isu yang ada dekat Ampang ni. Apa isu yang ada dekat Ampang? Ampang ni ada dua isu yang pada saya perlulah kita ambil perhatian. Pertama, dia terlebih air sebab banjir. Dalam masa yang sama, Ampang juga kurang air, betul tak? Betul! Selalu tak ada air, ada gangguan bekalan air. Tapi kita tak pernah dengar perkara ini dibawa ke parlimen. Kenapa tidak dibawa ke parlimen? Sedangkan penduduk-penduduk Ampang merasai masalah itu sudah bertahun-tahun lamanya. Dalam masa yang sama, Ampang ada tanah runtuh dekat kawasan Bukit Antarabangsa. Ada juga masalah kesesakan lalu lintas
kurang tempat letak kereta. Dan untuk mereka yang istimewa, kelainan upaya accessibility facilities untuk orang yang kelainan upaya dekat Ampang ni pun kurang. Waktu saya di Jepun, apa saja perancangan bandar yang kita buat, kita akan fikirkan mengenai golongan OKU lah, mereka yang memerlukan. Tetapi itu tidak berlaku di Ampang, bukan saja di Ampang tapi di semua tempat. Sebab itu saya masukkan perkara ini di dalam manifesto saya. UK Perdana masuk dalam Parlimen Ampang. Apa masalah UK Perdana? Tak cukup sekolah. Dan perkara ini juga tidak pernah dibawa ke Parlimen. Sedangkan itu adalah tugas wakil rakyat untuk menyelesaikan masalah-masalah setempat yang berlaku di Ampang. Tapi kenapa kita tidak dengar perkara-perkara ini dibawa ke Parlimen? Sebab itu saya selalu cakap kepada penduduk-penduduk Ampang, tolonglah berani berubah. Pilihlah ahli Parlimen yang baru, undilah Dr. Nurul Hazikin. Sebab perbezaan saya dan juga kandidat-kandidat lain ataupun calon-calon lain adalah kami tidak bertanding untuk merebut kuasa atau hanya mengukuhkan kedudukan parti. Buktinya, Parti Pejuang tidak menamakan Perdana Menteri kami. Betul tu? Kami tidak pernah menamakan siapakah yang akan jadi Perdana Menteri. Ada orang cakap, tu Dr. Mahathir Mohamad jadi Menteri. Mana ada? Pejuang tidak pernah keluarkan kenyataan rasmi yang katakan Tun akan jadi Perdana Menteri. Kenapa kita tidak menamakan siapa Perdana Menteri kita? Kerana niat kami bertanding adalah untuk menyelesaikan masalah setempat, bukan untuk merebut kuasa. Itu adalah perbezaan pejuang dan calon-calon pejuang. Sebab itulah kebanyakan perkara yang saya cakap dan juga manifesto hanya untuk menyelesaikan masalah lokaliti dan juga masalah-masalah setempat di Ampang. Itu yang kita ingin lakukan. Banjir bukan aja di Ampang, satu Malaysia banjir. Dalam kajian saya, apa yang saya tulis mengenai banjir? Banjir adalah annual event di Malaysia, acara tahunan. Masuk aja bulan 11, 12, tolonglah bersedia, garanti akan banjir. Itu adalah Malaysia. Dan kenapa kita banjir setiap tahun dalam Malaysia? Setiap tahun kita ada pembentangan belanjawan dan juga bajet. Kerajaan akan umumkan bajet mitigasi banjir setiap tahun, betul ataupun tidak? Betul. Tapi kenapa kita masih lagi banjir setiap tahun? Saya kaji perkara ini dalam kajian saya sewaktu saya di Jepun. Jawapannya adalah kerana ahli politik perlukan banjir. Kenapa dia perlukan banjir? Untuk tunjukkan yang mereka akan hantar bakul makanan. Kesian makcik kena banjir. Sebagai wakil rakyat, saya ni bakul makanan saya makcik, tahun depan banjir lagi. Mana dana mitigasi banjir? Jika diturunkan sekalipun, dana maintenance tak ada. Sedangkan apa-apa perkara yang kita lakukan untuk mengekang banjir ni, dia perlukan maintenance bulanan dia. Dan perkara ni saya dah cakap banyak kali dalam TikTok. Saya dah tulis dalam kajian saya. Kenapa? Sebab kita tiada political will, kemahuan politik untuk menyelesaikan isu bencana di Malaysia. Dan sebab itulah saya pilih untuk balik Malaysia, masuk dalam politik secara all out dan selesaikan masalah ini supaya kita tidak berhadapan dengan bencana alam lagi. Kita ada isu climate change juga. So kemahuan politik untuk menyelesaikan masalah-masalah setempat di Ampang, ini adalah perkara yang penduduk Ampang perlu nilai dan pilih calon mereka berdasarkan itu. Tugas untuk mengukuhkan kedudukan parti politik bukan tugas anda sebagai pengundi. Ini yang saya selalu cakap bila saya jumpa pengundi. Bukan tugas anda untuk tolong seorang calon rebut kembali kerusi yang dirasakan itu adalah milik parti dia. Dia bertanding atas alasan itu dulu adalah kerusi parti aku dan aku perlu rebut kembali. Itu bukan tugas anda sebagai pengundi. Tugas anda sebagai pengundi hanya untuk pilih calon yang akan selesaikan masalah setempat. Itu tugasnya. Pilihan raya ini tidak seharusnya disebabkan oleh kita ingin mengukuhkan kedudukan parti, tapi hanya untuk kita selesaikan masalah setempat. Itu sepatutnya tugas bagi rakyat dan keadaan yang perlu dinilai oleh pengundi untuk pilih mereka punya wakil rakyat. Oh, dahaga lah, dapat air sikit tak? Banyak lagi yang saya nak cakap ni, tapi tetap ada ready. Minum air dulu. Hari ni saya pergi ke mana? Ada ni,
saya pergi ke kawasan yang mendak. Allah, tak buka pun. Okay, tak apa. Saya pergi ke kawasan yang mendak dekat Lembah Jaya. Ampang ni bukan saja dia ada isu tanah runtuh, dia ada isu tanah mendak juga. So bayangkan, lepas satu-satu isu bencana alam yang kita ada di Ampang, tanpa ada satu penyelesaian sekalipun. Taman Kosas, 2 lorong, sorry saya berhenti sekejap. Taman Kosas Ampang. Selamatlah Mike Nicholas. Okay. Taman Kosas Ampang. Setiap kali hujan akan banjir. Apa yang jadi dekat penduduk-penduduk Taman Kosas Ampang? Mereka bagi tahu saya, setiap kali hujan mereka akan rasa gemuruh, rasa nervous, anxiety attack. Sebab apa? Dia dah tahu dekat rumah akan banjir. Kalau mereka keluar ke tempat kerja, mereka dah berada dalam tahap yang pasrah sebab dah tahu dekat rumah dah basah akan banjir. Dan sehingga sekarang tiada penyelesaian. Lepas satu-satu masalah dalam Ampang ni tak ada penyelesaian. Penjaja, pasar-pasar dekat Ampang ni dia unik. Sebab peniaga dekat pasar-pasar dekat Ampang ni adalah penduduk Ampang sendiri. Apa yang mereka katakan kepada saya? Bahan-bahan yang diniagakan di pasar selalunya tidak habis pasar pagi dan esok tak boleh jual dah sebab tu perishable item. Kita masukkan dalam manifesto saya adalah pasar digital. Dan apa yang kita sarankan dalam manifesto hanya perkara yang saya tahu cara implementasi dia. Kita tidak menjanjikan bulan dan bintang dalam 4 agenda manifesto yang saya rangkakan. Kita rangkakan mengenai pengurusan bencana alam yang lebih efektif dan tersusun, tanah runtuh dan banjir. Sebab perkara itu saya boleh lakukan dan saya tahu cara lakukannya. Bukit Belacan banjir. Kalau kita revive balik dia punya river dan kita betulkan balik alam sekitar dekat situ, insya-Allah kita boleh selesaikan isu dia. Peparitan tidak sistematik dekat Ampang sehingga menyebabkan banjir kilat, boleh diselesaikan. Kedua, kami masukkan isu ekonomi. Kita dah kaji dah apa masalah penduduk Ampang. Yang berniaga di pasar jualan tidak boleh habis, mereka perlu bersaing dengan NSK. Kami dah buat pun kertas kerja jaringan macam mana kita nak buat hubung kait dengan e-hailing syarikat untuk tolong mereka melakukan pasar digital. Dan kemudian, apa yang anak-anak muda dekat Ampang selalu bagi tahu saya? Dekat Ampang dia kata tak ada kerja. Doktor, kalau doktor menang ada job tak untuk saya? Kami masukkan juga dalam manifesto peluang pekerjaan untuk anak-anak muda dekat Ampang. Saya masukkan jaringan yang sistematik antara pejabat, ahli parlimen dan juga syarikat-syarikat. Benda ni bukan janji dan bulan dan hitam. Kita dah ada model yang berjaya dah pun dekat Jepun. Syukatse, semua orang yang masuk sekolah, masuk universiti, dia tidak akan menganggur. Sebelum habis belajar, mereka dah dapat kerja. Dan sistem ini, kenapa tidak kita buat di Malaysia? Tugas pejabat ahli parlimen sepatutnya jadi pusat penyampaian maklumat dan juga memudahkan penduduk-penduduk Ampang untuk dapat kerja, untuk dapat bantuan. Dia tidak boleh hanya sekadar pergi kenduri kahwin dan juga bagi bakul makanan seperti sekarang. Kerana itu saya ingin ubah cara kita menguruskan parlimen. Saya try sehabis baik nak adaptasi apa yang dipelajari di Jepun. Dan kemudian apa lagi anak muda dekat Ampang ni bagi tahu saya? Ampang ni padang permainan pun teruk. Rasanya kat sini ada ramai yang anak-anak main dekat padang dekat Ampang ni. Untuk ibu-ibu muda, taman permainan kanak-kanak tak ada. Yang ada sangat sikit dan kondisi dia sangat teruk. Itu Ampang, betul tak? Dan padang bola dekat Ampang ni juga adalah kolam renang. Kenapa? Sebab banjir, hujan sikit je dia banjir. So kena main bola dalam keadaan lecak. Hampir semua padang sebesar-besar Ampang ni sebegitu rupa. Bayangkan, kenapa dalam tempoh 15 tahun kita gagal menyelesaikan isu-isu lokaliti ini? Kerana itu saya ingin menasihatkan semua pengundi Ampang. Apabila anda ingin memilih pada 19 hari bulan ini, pilih siapa yang ingin menyelesaikan isu setempat. Itu tugas wakil rakyat. Tugas wakil rakyat bukan untuk berpolitik, merebut kuasa, membuat langkah Sheraton, membuat backdoor government. Itu bukan tugas wakil rakyat. Tugas wakil rakyat adalah untuk menjadi wakil anda di Ampang ini dan selesaikan isu-isu itu.
Saya pergi berjumpa dengan Junior Harimau Club dekat Ampang. Ampang ni ada kelab bola, bagi tahu kat saya. Tandas pun tak ada dekat kawasan padang awam tu untuk budak-budak main bola. Dan keadaannya setiap kali nak main bola kena main dalam keadaan lecak dan banjir. Betapa teruknya keadaan Ampang ni untuk pembesaran anak-anak kita. Ampang ni bandar lama. Bandar lama dia punya pembangunan dah tepu. Tapi berbekalkan sedikit ilmu saya dalam bidang perancangan dan bandar dan wilayah, saya yakin kita boleh menguruskan Ampang ini dengan lebih baik. Kemudian apa lagi yang ada masalah dekat Ampang? Saya patah balik lah tu. Sebab mic dah makin kuat. Apa lagi masalah yang ada dekat Ampang? Ampang ni juga ada masalah kekurangan sekolah pendidikan khas. Sebelum penamaan calon, sebelum parlimen bubar, sebelum saya berniat untuk bertanding pun di Ampang, kita dah bergerak berjumpa dengan keluarga-keluarga yang ada anak istimewa di Ampang. Dan apa yang mereka kongsikan kepada saya? Dekat Ampang ni, apabila anda ada anak istimewa, terpaksa pergi ke tempat lain yang sedikit jauh untuk hantar anak ke sekolah pendidikan khas. Dan kebanyakan mereka yang ada anak kelainan upaya ataupun istimewa ini adalah ibu tunggal. Bayangkan, sekecil-kecil hal untuk memudahkan penduduk Ampang pun tidak diambil kira. Sebab itulah apabila kita telah berjaya senaraikan satu demi satu masalah yang ada dekat Ampang, saya berharap agar diberi peluang untuk berkhidmat dekat Ampang dan menyelesaikan segala masalah-masalah ini. Nombor satu, kita kena selesaikan isu air dekat Ampang. Kedua, kita kena selesaikan isu banjir. Banyak kawasan yang banjir dekat Ampang. Dan ada banyak juga kawasan yang ada tanah runtuh. Ampang ni kaya dengan bukit sebenarnya. Kaya dengan ekosistem yang indah. Tapi pembangunan yang ada dekat Ampang ni di kawasan kecerunan yang tidak selamat. Bila saya pergi ke kawasan tanah runtuh, saya nampak sendiri, walaupun kita tak refer dekat plan pun kita dah boleh agak dah. Mesti kawasan ni, kecerunan dia ni sebenarnya tidak patut pun dibuat pembangunan. Itu adalah Ampang, especially dekat bukit antarabangsa. Kenapa perkara ini jadi? Bila negara kita terlalu dibelenggu oleh rasuah, kawasan yang tidak sepatutnya dibangunkan pun akhirnya dibangunkan dan akhirnya runtuh sebegitu saja. Apa yang saya tidak mahu adalah orang-orang di hadapan saya ini, penduduk Ampang yang saya kasihi, perlu dibelenggu oleh banjir, tanah runtuh, tak ada air dan segala masalah ekonomi sampai bila-bila. Kita bertanding jadi wakil rakyat bukan hanya untuk 5 tahun ini saja. Apa yang saya ingin lakukan dan selesaikan untuk Ampang adalah untuk future. Ini negara kita. Apa yang saya ingin buat adalah untuk masa depan kita semua bersama. Perancangan bencana alam ataupun segala masalah ekonomi yang kita ingin selesaikan memerlukan jangka masa yang melebihi 5 tahun. Tetapi saya yakin jika diberikan mandat sekarang, kami boleh bermula daripada sekarang untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi saya perlukan sokongan daripada anda semua untuk saya berbakti dan menyelesaikan masalah. Apa yang saya boleh janji kepada penduduk Ampang, bermula daripada 20 hari bulan, jika mandat itu diberikan kepada saya akan mula bekerja. Tidak ada hari cuti untuk Dr. Nurul Ashikin. Yang ada hanyalah untuk saya selesaikan segala isu di Ampang. Dalam masa sekarang ni pun, setiap kali banjir tanah runtuh, memang dah penduduk Ampang minta kita datang tengok. Dan apa yang saya boleh cakapkan adalah, saya perlukan masa untuk review dulu semua plan. Jika diberikan mandat, memang kita akan cuba sehabis baik untuk selesaikan. Kenapa salah satu sebabnya lagi saya nak masuk politik adalah, dalam Malaysia ini, pembuat keputusan adalah ahli politik. Decision maker itu adalah politician. Dalam keadaan saya ingin mengubah banyak perkara, saya perlu berada dalam sistem kerajaan itu. Saya perlu berada dalam parlimen untuk bawa suara anda semua. Oleh itu, penduduk Ampang, saya menyeru kepada anda semua, yakinlah dan berani berubah. Kali ini kita tukar ahli parlimen yang baru dekat Ampang. Saya akan pastikan segala masalah yang telah disampaikan
kepada saya akan diselesaikan. Segala hidup, hari, masa dan usaha saya adalah untuk anda semua di Ampang. Termasuklah untuk semua yang mendengar daripada atas flat. Ramai yang tak turun, kita boleh nampak dia dengar daripada atas. Itu adalah janji saya. Dan kerana itulah saya buat keputusan untuk balik daripada jauh, daripada Jepun, untuk berkhidmat untuk Ampang, tempat lahir saya sendiri, Kampung Gerembang. Seperti mana saya berjaya keluar daripada kepompong kemiskinan ke bandar, saya yakin anak-anak Ampang yang lain juga akan kita rangka cara terbaik untuk bantu mereka. Sebelum saya serahkan mikrofon kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad, izinkan saya buat kata-kata akhir je untuk minta sokongan kepada semua. Ingat, kita perlu berani berubah kali ini. Tukar ahli parlimen yang lain. Berikan mandat dan undi anda kepada Dr. Nurul Ashikin, Parti Pejuang Tanah Air, calon 05. Undi anda tidak akan dipersiakan dan itu adalah janji saya pada hari ini untuk semua pengundi Ampang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin sekalian, saya amat gembira melihat minat penduduk Ampang untuk hadir dan mendengar calon mereka. Calon mereka untuk Ampang ialah Ashikin. Dan kita dikenali sebagai Dr. Batu. Saya ni pun doktor juga, tapi tak dibenar praktis sekarang ni. Pasal lama tak kerja sebagai doktor. Kalau nak kerja balik sebagai doktor, saya kena masuk periksa dulu sama ada boleh ataupun tidak. Sebenarnya cara perubatan sekarang ni berlain daripada cara yang saya belajar di universiti. Saya lulus pada tahun 1954. Semua ni dah lahir dah lah. 1954. Tuan-tuan dan puan-puan, saya terlibat dengan politik Malaysia ni sejak tahun 1956. 1946 di waktu UMNO ditubuh, dan saya biasa jadi Presiden UMNO selama 22 tahun. Presiden UMNO, dan kerana jadi Presiden UMNO, saya juga jadi Perdana Menteri. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya berdiri di sini untuk melawan UMNO, parti saya dulu. Kenapa? Kenapa saya paksa keluar daripada UMNO dan melawan dengan UMNO? Karena UMNO sudah bertukar. Pada mulanya, di waktu kita dihadapi dengan cadangan British untuk buat Malay Union, kita tubuh UMNO dengan tujuan untuk memperbaiki bangsa kita, negara kita dan agama kita. Itulah perjuangan UMNO pada masa itu. Dan oleh itu kita menang. Kita kadang-kadang menang. Saya 2/3 daripada kursi dimiliki oleh UMNO. Bukan UMNO sajalah, tapi dengan rakan-rakannya. Tetapi hari ini saya terpaksa. Ada orang sabotan. Oh, nak pegang. Nak suruh pegang. Okey. Terima kasih. Saya sekarang ini menentang UMNO karena daripada tujuan UMNO ditubuh, iaitu untuk bangsa, untuk negara, untuk agama. Sekarang ini Najib sudah tukar hasrat UMNO ialah untuk cash is king.
duit itu raja, wang tunai itu raja. Itulah yang disembah oleh Najib dan pengikut-pengikutnya dan pemimpin-pemimpin dalam partinya. Sebab itu hari ini kita tahu di mana Najib ada. Bila kita curi duit, bila kita menyamun, kita akan dihadapkan ke mahkamah, dan kalau didapati kita bersalah, ada tempat yang disediakan untuk kita. Sebab dia sudah menyeleweng, lari daripada tujuan UMNO di tubuh. Saya terpaksa keluar daripada UMNO dan melawan balik UMNO, supaya kita dapat balik UMNO itu kepada parti yang cekap, yang prihatin, yang melihat tugas UMNO ialah untuk bangsa, untuk negara dan untuk agama. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, Najib sudah rosakkan UMNO ini daripada tertinggi, pegawai yang tertinggi sehinggalah kepada akar umbi. Semua mereka nak duit. Bila nak suruh buat apa satu, berapa nak bagi. Di Johor, masa pilihan raya, kita rayulah supaya mereka undilah pejuang. Jawapannya, berapa nak bagi. Itu perjuangan mereka untuk duit. Bangsa, negara, agama tak guna. Yang penting ialah duit. Taulah kalau kita terlangsung sangat sembah duit, akhirnya kita pergi ke tempat itulah. Itulah yang berlaku kepada Najib. Dan Zahid pun susah hati. Dia berkata kepada semua ahli-ahli BN, kalau tak menang besar, mereka akan masuk jail. Kenapa? Kerana mereka sendiri akui mereka sudah lakukan banyak jenayah. Dan apabila mereka dihadap ke mahkamah, maka kemungkinan ialah mereka akan ditempatkan di satu hotel yang istimewa. Itulah yang akan berlaku kepada mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, kita parti Perjuang ini ialah parti Melayu, 100% Melayu. Gerakan Tanah Air juga adalah gerakan orang Melayu. Tuan-tuan dan puan-puan, walaupun kita adalah 100% Melayu, ini tidak bermakna kita bermusuh dengan orang bukan Melayu, ataupun kita bermusuh dengan orang Cina. Tidak. Musuh kita yang ketat ialah orang Melayu juga. Orang Melayu yang jadi penjenayah, orang Melayu yang jahat, yang curi duit, itu musuh kita. Buat beberapa bulan ini mereka telah menjadi kerajaan, dan macam-macamlah yang dilakukan oleh mereka yang tidak sedikit pun menyumbang kepada kemajuan negara. Sebaliknya, negara jadi cukup rosak. Mereka berharap dengan adanya pilihan raya, maka mereka akan menang besar dan diri kerajaan. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau mereka menang, akan rosak lagi lah negara kita. Kerana kalau mereka menang, duit kerajaan pun akan dicuri, duit kita pun akan dicuri. Sebab itu kita daripada Parti Pejuang, Gerakan Tanah Air, mengambil keputusan untuk bertanding dalam pilihan raya ini. Ya, kalau banding dengan PN ataupun BN, mungkin gerakan kita ini ataupun pejuang parti ini adalah kecil. Tetapi tuan-tuan, bukanlah kecil sangat. Kita letak calon gerakan
seramai 132 orang. Seluruh Malaysia 132 orang. Kalau kita menang 111 ataupun 112, kita juga boleh jadi kerajaan. Itu terpulang kepada pengundi. Kita mampu jadi kerajaan daripada segi bilangan calon yang kita letak. Dan saya harap semua pihak, bukan saja orang Melayu, orang Cina pun patut sokong parti pejuang ini. Kerana kita tahu negara kita ini sejak kita merdeka, kerajaan pusat terdiri daripada majoriti orang Melayu, daripada parti UMNO. Belum Najib lah. Dulu parti UMNO dapat membangunkan negara kita ini sehingga dikenali sebagai Asian Tiger, harimau Asia. Dunia iktiraf kita sebagai harimau Asia. Dan rakyat berbilang kaum semuanya bermanfaat. Sebenarnya kalau kita kaji apa yang terjadi kepada kaum Cina, mereka tentu sedar bahawa hanya apabila kita merdeka dan kerajaan diketuai oleh orang Melayu, barulah orang Cina dapat peluang untuk jadi kaya. Ramai yang tak tahu keadaan di zaman British dulu. Saya tahu, saya berada di zaman British, di zaman Jepun, di zaman Thai, di zaman British Military Administration, balik kepada British Civil Administration, barulah kita dapat kemerdekaan. Di zaman British dulu, orang Cina tak boleh berniaga. Bukan orang Cina sajalah, Melayu pun tak boleh, India pun tak boleh, pasal semuanya dibolot oleh British. Semua bank-bank, hanya bank British saja yang boleh diadakan pada masa itu. Orang lain tak boleh ada bank. Sebaliknya, apabila saja kita merdeka, orang Cina meminta lesen banking, 2 lesen, dan kedua-dua lesen itu kita bagi. British tak boleh bagi. Bukan saja itu, British boleh ambil tanah, banyak mana pun dia boleh ambil untuk buka estate, ladang getah, ladang kelapa sawit. Mereka macam Putrajaya umpamanya, 10,000 ekar tanah diberi kepada British. Di lapangan terbang antarabangsa, 25,000 ekar tanah diberi kepada British, dan mereka menjadi kaya dengan ladang-ladang kelapa sawit yang besar. Tetapi orang tempatan, kalau orang Melayu minta tanah, dia dapat 1 ekar. 1 ekar saja. Sebab itu sampai sekarang ini tak ada orang Melayu yang mempunyai estate beribu ekar, tak ada. 100 ekar pun tak ada. Cuma satu orang dapat 1 ekar. Orang Cina pula mesti beli tanah, dan mereka hanya dapat seluas 200 ekar. British dapat sebanyak 25,000 ekar. Jelas sekali apabila kita merdeka, maka orang Cina sekarang memiliki semua estate British, macam IOI, Golden Home dan sebagainya. Kita juga dapat beli Sandabi, Guthrie, kita dapat beli, dan sekarang ini disenarai dalam stock exchange, Sandabi dan Guthrie. Ini bermakna bahawa kerajaan Melayu lebih liberal, bukan saja kepada orang Melayu, tetapi orang Cina pun dapat banyak nikmat. Sebenarnya kontraktor besar semuanya di zaman British
adalah British saja. Mereka dapat kontrak nak buat rumah untuk kerajaan pun panggil kontraktor daripada London. Kalau pergi di Alostar, saya boleh tunjuk plak yang menunjuk bangunan itu didirikan oleh kontraktor dari London. Sedangkan orang di sini boleh jadi kontraktor yang besar. Sebab itu apabila kita merdeka, barulah kita nampak kontraktor-kontraktor yang besar. Kebanyakannya mereka adalah orang Cina, tapi orang Melayu pun sudah ada yang menjadi kontraktor besar. Dan kita harap di masa hadapan, di bawah kerajaan yang lain, yang termasuk pejuang, kita akan tambah lebih banyak orang yang menjadi kontraktor, yang kecil akan menjadi lebih besar. Jadi jelas sekali bahawa walaupun parti pejuang ini parti Melayu, kita bukan anti-Chinese. Kita akan bagi peluang kepada mereka, sementara kita memberi peluang kepada orang Melayu. Orang Melayu perlu diberi lebih banyak peluang, kerana rata-rata orang Melayu lah yang termiskin di Malaysia ini. Mereka jumlah mereka lebih daripada 60%. Sebab itu wang yang banyak pergi kepada orang Melayu kerana mereka begitu ramai. Sebaliknya orang India tak begitu ramai, mereka juga dapat bantuan, tetapi peruntukan taklah sebesar seperti kepada orang Melayu. Kita tidak diskriminate sehingga rugi orang lain daripada Melayu. Ya, parti Melayu nak tolong Melayu. Malangnya bagi orang Melayu, kalau parti bukan Melayu, mereka tak sokong. Sebab itu untuk nak lawan dengan UMNO, kita mesti ada parti Melayu. Sebab itulah kita tubuh parti pejuang 100% Melayu, gerakan tanah air juga 100% Melayu. Tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu tukar kerajaan. Kita dah jenuh dah selama beberapa tahun ini diperintah oleh orang yang curi duit, dan dia begitu sekali sombong depan-depan mata kita. Dia curi berbilion-bilion ringgit. Inilah pemimpin yang menjadi kerajaan sekarang ini. Kalau kita pilih mereka sekali lagi, percayalah akan rosak semua negara kita. Kita perlu menjadi kerajaan, kerana kerajaan saja berkuasa. Orang lain tak berkuasa. Walaupun kita ada cadangan yang baik, pelaburan yang baik, tetapi bila kita minta kebenaran untuk membuat sesuatu projek ataupun berniaga, melabur, mereka tidak lulus. Saya tahu ini berlaku di Langkawi. Umpamanya ada orang nak melabur 500 juta ringgit, satu syarikat saja 500 juta ringgit di Langkawi. Sampai sekarang ni tak lulus. Menteri tak mau jubah pun. Ini jenis kerajaan yang kita ada sekarang. Dalam bidang pelajaran, kita masih lagi mengajar cara lama. Cara lama ialah kita ada bilik darjah, kita ada guru darjah, dan murid belajar daripada guru darjah. Malangnya tak semua guru cakap, ada yang baik, ada yang tak baik. Kalau murid dapat guru yang tak baik, maka keputusannya juga tidak baik. Sekarang ini kita ada sistem boleh rekod, boleh rakam semua pelajaran, dan kita boleh pasang rakaman itu berkali-kali. Kalau kita guna rakaman yang dibuat oleh guru pakar, maka seluruh Malaysia akan dapat diajar oleh guru yang cekal.
Tak ada sesiapa pun yang akan rugi. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita buat cadangan ini kepada kerajaan, mereka tidak pun nak jumpa orang yang buat cadangan. Sebenarnya ada syarikat-syarikat di Malaysia ini yang mempunyai cara-cara baru untuk mengajar, tetapi kerajaan tak nak jumpa langsung dengan pencadang-pencadang ini. Mereka kalau daripada parti mereka jumpalah. Sebab itu ada kes di Sarawak umpamanya yang melibatkan Rosmah, masih lagi dalam perbicaraan karena dia pun makan duit juga. Jadi mereka cuma tengok nampak macam mana nak dapat duit daripada kerajaan. Kalau ada projek yang nilainya 100 juta, mereka suruh kontraktor naikkan harga 120 juta dan 20 juta diagihkan antara kontraktor dengan menteri. Sebab itu kita dapati menteri di zaman saya, menteri tak kaya, gaji tak besar, duit tak banyak. Tetapi di zaman ini menteri mengaku mereka mempunyai berbilion ringgit. Tunku Adnan yang menjadi menteri dan mewakili Putrajaya, dia mengaku dia mempunyai lebih daripada 2 bilion ringgit. Apabila hilang 1-2 bilion, 1-2 bilion, ini tak mengapa, ini peanuts. Pasal dia ada duit begitu banyak. Macam mana dia boleh dapat duit begitu banyak? Kita tak nampak dia menyaga, kita tak nampak dia ada gerai. Dia adalah perniagaan Chili restoran, tapi takkanlah daripada satu restoran nak untung sampai 2 bilion ringgit. Ada satu orang lagi yang sudah meninggal, dia pun dapat 2 bilion ringgit lebih. Sekarang ni setelah dia meninggal, maka berebut-rebutlah keluarga dia duit yang banyak ini. Saya heran, saya jadi Perdana Menteri selama 22 tahun, tak ada bilion ringgit. Adalah sikit duit, nak kata tak ada langsung, tak menasabahlah. Pasal saya jadi Perdana Menteri, semuanya dibekal oleh kerajaan. Rumah diberi oleh kerajaan, api elektrik dibayar oleh kerajaan, air dibayar oleh kerajaan, dan tak bayar cukai tanah dan sebagainya. Selain daripada itu, saya diberi kereta sampai 2-3 biji. Kadang-kadang kapal terbang pun bagi, bukanlah bagi langsung. Saya boleh guna kapal terbang pesawat terbang kerajaan nak pergi mana-mana pun, termasuk nak pergi luar negeri. Jadi duit saya, gaji saya tak belanja, saya boleh simpan, saya boleh belilah sikit rumah sana sini, itu saja. Jadi duit yang saya dapat itu tak pernah meningkat saya 1 bilion, 2 bilion. Ada juga beberapa milion yang semua habis kerana pilihan raya. Kita pilihan raya tak ada duit, nak bubuh poster pun tak ada duit. Jadi masing-masing ada duit keluarlah sikit. Itulah cara berjuang. Kita tak ada duit, kita miskin. Dan saya berterima kasihlah kerana ramai yang sanggup bekerja sukarela menolong pejuang supaya dapat kemenangan. Saya ucap terima kasih. Pilihan raya ini antara tujuannya ialah untuk menukar kerajaan pusat, dan juga ada beberapa negeri yang perlu kita tukar kerajaan mereka. Untuk itu kita bukan saja nak menang di Apang, tetapi nak menang 100
lebih daripada 112 kawasan supaya kita dapat tubuh kerajaan. Ini hasrat kita, bukan kerana kita gelojoh, tidak, tetapi mengikut undang-undang, mengikut cara kita. Untuk jadi kerajaan, kita mestilah dapat lebih daripada 50% kursi dalam Dewan Rakyat. Kita ada 222 kursi dalam Dewan Rakyat. Separuh daripadanya ialah 111 kursi. Jadi kita harap kita boleh menang 111 kursi. Wah, orang lain kata, mana boleh pejuang dapat. Ada yang kata habis banyak pejuang boleh dapat 1 kursi. Kunun tak langkawi. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingat kita akan rugi kalau di Ampang ini kita tak boleh pilih sikit. Ini Dr. Banjir, takat ini dia dah tahu dah banyak masalah. Jalan berlopak, bekalan air tak baik, banjir selalu, macam-macam tadi. Dia dah tahu dah, dia ambil berat. Dan saya yakin dengan dia menjadi wakil rakyat di sini dan kita dapat diri kerajaan, maka segala janjinya akan ditunaikan dengan sebaik mungkin, secepat mungkin. Inilah harapan kita, bukan pasal nak jadi Perdana Menteri. Kita tak ada calon Perdana Menteri pun. Apa nak guna nak ada calon? Kalau kita kalah, apa nak buat dengan calon? Dia pun tak jadi Perdana Menteri. Kita tunggu sampai kita menang. Dengan pertolongan, sokongan daripada tuan-tuan dan puan-puan, saya harap kita menang cukup bilang untuk diri kerajaan Penyuh. Pada masa itu, semua pihak yang menang berhak untuk pilih siapa yang akan jadi Perdana Menteri. Waktu ini tak perlu nama Perdana Menteri. Kita nak jadi Perdana Menteri hanya kerana undang-undang memerlukan kita mempunyai Perdana Menteri. Tapi yang seronok nak jadi Perdana Menteri ialah Anwar Ibrahim. Dah 4 kali dah dia isytihar bagi tahu kepada pemerintah daripada luar negara bahawa dia hari ini sudah jadi Perdana Menteri kerana dapat sokongan yang cukup untuk jadi Perdana Menteri. Dia isytihar depan saya, dia isytihar kepada pres, dia dah jadi Perdana Menteri. Dia kata Muhyiddin dah jatuh dah, sekarang ni Perdana Menteri ialah Datuk Seri Anwar. Tetapi kita tahu sampai hari ini pun dia masih belum jadi Perdana Menteri. Kali ini pun dia bagi tahu dia akan dapat cukup bilang untuk jadi Perdana Menteri. Gila-gila sangat nak jadi Perdana Menteri. Orang yang tak begitu gila-gila nak jadi Perdana Menteri dapat jadi. Saya ingat Ismail Sabri tak terfikir dia akan jadi Perdana Menteri kerana dia dulu adalah political secretary saja. Tetapi entah macam mana silap tangan oleh Muhyiddin, Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Tapi Anwar yang bagi tahu seluruh dunia, bahkan suruh penyokong dia pakai baju dengan necktie nak pergi menghadap tuanku untuk nak angkat sumpah jadi menteri. Akhirnya tak jadi menteri. Tuan-tuan dan puan-puan, Anwar ini dulu masuk UMNO. Bila dia nak masuk UMNO, ramai orang UMNO tak suka dia masuk pasal dia ni kaki kacau. Tapi saya lah yang bagi dia masuk. Saya tolong dia sehingga dia dapat jadi timbalan Perdana Menteri.
Satu langkah lagi boleh jadi Perdana Menteri lah. Tunggulah saya berhenti. Tapi dia tak boleh nak tunggu. Sebaliknya dia suruh orang dia tuduh saya kononnya saya ada kroni, saya diktator, macam-macam. Nak bagi saya jatuh. Tetapi oleh kerana tabiat yang tak baik yang dilakukan oleh Anwar, dia tak jadi, dia dikeluarkan dari UMNO. Bila dia dibuang daripada UMNO, dia cuba nak tubuh satu parti lain. Tetapi dia dapati orang Melayu tak sokong dia. Nak buat parti Melayu seperti Kuli buat semangat 46 tak berjaya kerana orang Melayu tak suka kepada Anwar. Apa yang dilakukan oleh Anwar? Dia kononnya menuduh orang Melayu ini perkauman resis. Bukanlah kerajaan 100% Melayu. Ia adalah kerajaan campuran. Tetapi dia tuduh orang Melayu ini resis. Utamakan kaum saja. Tak tolong orang Cina, tak tolong orang India. Ini semua tak benar. Kerana kita tahu di zaman orang Melayu menjadi pemerintah ialah zaman yang orang Cina cukup maju di Malaysia ini. Jadi nak kata kita ini resis tak betul sama sekali. Tetapi sekarang ini apabila kita bercakap sikit berkenaan dengan orang Melayu, dituduh resis. Saya ni dikatakan resis, perkauman, selalu cakap pasal orang Melayu saja. Ya, saya cakap pasal orang Melayu. Pasal orang Melayu mempunyai banyak masalah. Rata-rata mereka dah yang termiskin dalam negara kita. Sudah tentu kita perlu usaha mengatasi kemiskinan orang Melayu. Inilah yang cuba kita buat melalui pejuang, melalui gerakan tanah air. Kalau kita menang, dapat jadi kerajaan, kita tahu cara-cara untuk memperkayakan orang yang miskin. Cara kita tahu kerana kita telah lakukan ini dahulu. Fikirkan, masa dulu di waktu Malaysia dikenali sebagai Asian Tiger, macam mana kita perkayakan orang Melayu? Caranya mudah saja. Kita buat jalan plus daripada Johor Bahru sampai Bukit Kayu Hitam. Kerana kita keluar kontrak yang besar ini dan didapati oleh kontraktor Melayu. Tetapi yang lebih penting ialah ramai orang Melayu dapat bekerja, membina jalan itu, dapat membekal makanan, dapat berniaga dan sebagainya. Dan ramai pula yang dihantar ke luar negara kembali jadi engineer untuk bangunkan jalan ini. Itu cara yang terbaik. Bukan curi duit kerajaan bagi kepada orang. Itu cara Najib. Curi duit 1MDB bagi sikit kepada orang, yang lain semua masuk akaun diri dia. Sebab itu dia ada hukum seperti yang terdapat sekarang ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu banyak cara untuk memperkayakan orang Melayu supaya mereka tidak ketinggalan, tidak jauh beza antara mereka dengan kaum-kaum yang lain. Karena amat penting jarak antara miskin dengan kaya ini tidak begitu jauh. Kalau begitu jauh, maka mereka akan bermusuh. Dan kalau mereka bermusuh, satu hari akan cetus huru hara dalam negara kita. Sebab itu kita nak bahagian orang Melayu diberi kepada orang Melayu. Tetapi kita tidak sekat orang Cina nak berniaga, nak cari makan, nak jadi kaya, itu mereka, usaha mereka. Kerana mereka cekap dalam bidang itu. Orang Melayu korang cekap.
Namun demikian, saya gembira juga apabila itu berlaku pandemik dan ramai daripada kita tak dapat kerja. Ramai juga yang buat kuih, jual dan masuk dalam tim yang cantik-cantik dan dijual kepada orang ramai, dan mereka juga dapat kekayaan, termasuk membuat tudung pun boleh jadi milioner. Inilah cara kita perkayakan orang Melayu, bukan curi duit kerajaan dan bagi kepada orang Melayu. Cara itu tak kekal. Dalam pilihan raya ini, mereka akan bagi duit kepada pengundi, 100, 200 ringgit ataupun lebih akan diberi kepada pengundi. Ialah kita tak dapat tangkap mereka, tapi mereka yang mengundi memberitahu kepada kita bahawa mereka terima wang daripada parti tertentu. Ini bukan cara yang baik, kerana kalau kita beri wang bermakna kita mengaku kita tidak baik. Sebab itu kita perlu bagi wang. Orang yang baik, yang berniat baik, yang mampu mendirikan kerajaan yang baik, tak perlu bagi wang pun kepada pengundi. Pengundi akan pilih mereka kerana pengundi tahu mereka akan diri kerajaan yang baik. Inilah Parti Pejuang dalam pilihan raya ini. Kita kenal simbolnya. Hari ini saya pergi ke Langkawi untuk melihat polis dan tentera mengundi, dan cara yang mengundi itu memang baik, dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan keluar beramai-ramai, ajak kawan, keluarga keluar beramai-ramai dan undi Parti Pejuang saja. Jangan undi parti lain, kerana mereka tak mampu nak diri kerajaan yang baik. Parti Pejuang, wakil calon-calonnya semuanya mempunyai kelulusan yang tinggi, ataupun kalau tak ada kelulusan pun mereka mempunyai pengalaman dalam bidang pentadbiran negara. Jadi kalau kita pilih Pejuang sebagai kerajaan, sebagai wakil rakyat, kita yakin Malaysia dapat pulih semula menjadi harimau Asia sekali lagi, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ucap terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan saya harap pada 19 hari bulan ini semuanya hadir pada malam ini, serta keluarga mereka, keluarga tuan-tuan dan kawan-kawan tuan-tuan keluar beramai-ramai dan undi Pejuang, dan jangan bagi peluang kepada orang yang mempunyai latar belakang sebagai orang penjara, bukan warder tapi orang dalam penjara. Kita tak nak orang itu. Takkan kita nak ada kerajaan yang terdiri daripada pencuri, penyangak, penyamun, kawang. Orang Kedah kata kawang. Sini orang tak tahulah apa dia kawang. Itu pencuri juga, perasuah, penyalahguna kuasa. Orang ini dah tunjuk cara mereka. Jangan undi mereka. Kita akan menderita kalau mereka jadi kerajaan. Sebaliknya, Pejuanglah parti yang boleh memberi nikmat kepada semua pengundi-pengundi dan negara kita. Sekian, terima kasih. Lagi merakamkan kita terima kasih kepada yang berbahagia Tuan Dr. Mahathir Mohamad di atas ucapan beliau yang telah disampaikan. Tuan-tuan dan puan-puan semua, kini majlis ingin mengalu-alukan Ayang Netun ke tepi pentas, diiringi oleh calon kita untuk Parti Pejuang di Parlimen Ampang,
Dr. Nurul Shikin Mabawi untuk turut menandatangani manifesto calon kita yang bertajuk Ampang Pasti Berjaya. Dipersilakan. Dengan berakhirnya sesi tersebut, maka berakhirlah sudah Majlis Negarawan bersama Dr. Banjir Gegar Ampang. Dengan ini saya menjemput Dr. Mahathir Mohamad untuk ke sesi sidang media. Untuk para hadirin semua, segala kekurangan yang berlaku sepanjang majlis ini, saya memohon beribu kemaafan. Sekian, kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Marilah kita keluar ramai-ramai untuk membuang undi pada Sabtu ini. Pastikan anda patuh parti berjuang. Dengan ini saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, once upon a time, in the whole world, that he was already the Prime Minister. That Muhyiddin is no longer the Prime Minister. And you know what happened. So he's very optimistic. We'll see. And another tweet that he also say, if PN wins, Agong has the power to appoint the Prime Minister. So do you think they are not settled yet with that? Yeah, actually, the party that gets the most number of members of parliament will have the right to appoint, to name the Prime Minister. Normally the Agong will follow. It's very seldom that the Agong will choose everybody else. Can you share with us why GPA is not naming any PN candidate? Yeah, but we haven't won the election. You see, just naming the Prime Minister doesn't make him a Prime Minister. You have to win the election first. Kerajaan Merdeka Senator yang mengatakan titik mendalui titik. Merdeka Center punya kajian kata pejuang akan dapat cuma satu saja wakil rakyat. Bukan main lagi. Kita Merdeka Center dalam pilihan raya yang ke-14 kata kononnya PH akan kalah, BN akan menang. Tapi akhirnya yang menang ialah PH dan BN yang kalah. Jadi Merdeka Center jangan percaya sangat. What is the sentiment on the ground and how many seats do you think that We are not very certain because we are, if you go by the number of flags then are put up, BN has already won. Because we are poor, we are not incapable, but we just don't use money. So it's difficult for us to tell how many we will win because
the indications are always not quite accurate. Just now you mentioned that you are spending a lot of your own money for the campaign. Can you share more on that? Yeah, nobody donates money to us. People are not very friendly. Also because the economy is not good. All the millionaires have become millionaires. So they have not given us money. So what can we do? We have to bring whatever we have. What little money we have, we have to sell the share also. So, I won't tell you how much. Okay. Ada apa-apa lagi? Ada lagi soalan? Ada. Terima kasih media. Sudah, itu saja. Okey, terima kasih. Buka lagi.